Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi ala sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ala kulli man wasa'ala wa tarawa tabi'in tabi'in wa ihsan ila yaumil qiyamah ala al-'adl al-mujtahid wa al-muqallid wal mufassir wa sallallahu alaihi wa sallam wa khususan ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah ala kulli hatta ila rusulina wa ala sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina wa ala sallallahu alaihi wa sallam wa ala sallallahu alaihi wa khususan ila rahmat dan balagh min mu'minin wa mu'minat wal muslimin wal muslimat wa salihin wa salihat khususan minhum al-mujtahid Muhammad wa ila rabbi syai'an
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'amil gharra wa ala al-kathra wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-maqsus bidadil bushra wa ala alihi wa sahbihi al-nabiyin Allah kathira bisri wa jara amma ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri warfa'ni fadli wa 'alul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa ahli qalbi bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. أما بعد فقال المصنف الحديث الإمام كتب الإرشاد وفضل عباد البلاد الحاكم عبد الله بن العالمي الحداد رضي الله عنه ورضي الله عن مشايخنا ونفعنا بهم وبعلومهم وبعلومنا في الدارين آمين. Berkata tuan pengarang kita Al-Hadith Abdullah bin Alami Al-Haddad radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai beliau dan meridai kepada kita, meridai guru-guru kita, ibu bapa kita. Semoga memberi manfaat kepada kita dengan ilmu-ilmu beliau, ilmu-ilmu kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kitabnya Risalatul Muamalah pada menyatakan sembahyang sunat. Minggu kuliah yang terbaru kita diingatkan oleh beliau tentang kehebatan dan kelebihan dan pentingnya solat duha sebagai sarana atau cara kita mengisi waktu-waktu kita dalam perjalanan kita, dalam suluk kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ni sedang berjalan. Contohnya mereka tuan-tuan, macam naik bas, kadang berhenti kejap. Kalau mereka makan, siap order mi goreng, lepas mi goreng order pula yang nak buat lama apa dia. Nasi berani satu, boleh mensiap, buat berawal. Jadi pada jalan. Hati-hati tuan-tuan. Kita musafir banyak hati-hati. Silap bulan tertinggal kapal terbang, silap bulan tertinggal bas, silap bulan boleh jual benda. Hati-hati tu. Ini siang malam. Al-lail wa an-nahar matiyatani. Siang dan malam dua kenderaan. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Roda yang pusing. Setiap siang datang, malam datang, siang datang, bergerak menuju siapa? Menuju Allah. Sampailah detik yang Allah jadikan, yang Allah sumpah dalam Al-Quran, la uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Kiamat pertama bagi manusia apa dia? Mati. Bila seorang mati, maka qamat kiamat. Nabi SAW dipanggil kiamat sughra. Dipanggil kiamat sughra, kiamat kecil. Ini mati tuan-tuan. Ini hebat mati, dahsyat itu Allah sumpah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Kiamat pertama apa tuan-tuan? Kiamat mati itu. Itu detik pertemuan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bi nafsil lawwamah. Aku juga bersumpah dengan nafsu lawwamah, nafsu yang selalu mencela dirinya kalau terlanjur berbuat salah. Allah baik tuan. Tak boleh nak jadi baik. Daripada nafsu amarah dia jadi nafsu lawwamah. Nafsu amarah ni nafsu yang selalu menyuruh dia orang yang ditunggang oleh nafsu ni. Nafsu suruh apa semua dia buat. Apa nafsu nak semua dia layan. Yang halal, yang haram, yang makruh semua dia buat. Amarah nafsu kita. Kita tengok depan kita ada ayam goreng dengan ayam dengan ikan kering. Nafsu suruh apa? Nafsu suruh apa? Ayam goreng. Orang yang nak latih nafsu, nak latih dirinya supaya tidak selalu ditunggang nafsu, tapi sebenarnya dia tonggang nafsu itu, dia akan ambil ikan kering. Lawan nafsu, bijak nafsu. Walaupun itu halal.
Ini berlaku kepada anak isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang pun tak digunakan pakai emas. Tak dibenarkan, bukan tak ada. Kalau nak kita jari kan. Gunung tawar diri nak jadi emas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi semua 99 atau 11 ya, atau 12 isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seorang pun tak dibenarkan memakai emas perak. Cincin emas ke lantai emas tak ada. Kenapa? Tak boleh isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu juga bagi contoh. Itu contoh pada semua orang perempuan yang ada di dunia. Itu contoh. Kalau contoh dah gila emas, kalau kita punya idola dan gila emas, kita Aisyah gelar sampai teriak kata lah seperti yang sebelah lidah, gelar sampai di sini, lantai sampai 3 tingkat, 7 tingkat, sampai ada bongkok. Katalah begitu. Apa persep, apa pandangan isteri-isteri kita? Bila kita tak belikan di lantai emas, maka abang ni tengok tu gila Nabi lantai sampai 7. Dah kita dah jual dulu. Akhirnya susah semua lagi. Tapi kalau Nabi SAW faham, untuk umat sebenarnya perempuan halal pakai emas perak selagi tidak melebihi batasan. Itu pada syarat juga. Jangan sampai melebihi melampau. Perhiasan biasa juga, tapi jangan sampai melampau. Contohnya melampau kata ulama, standard lah orang pakai cincin 3 jari lah, paling habis. Melaka ni atau Malaysia ni kan paling habis orang pakai cincin 3 jari. Dia sampai 10 jari pakai cincin. 20 karat, 14 karat, 70 karat. Ni yang ni 20,000, ni 40,000, ni 20 juta, ni 60 juta. Ini nak lampau, tak bisa harap. Lampau, serap. Yang wajar-wajar tadi. Maknanya tidak melewati kebiasaan wanita-wanita setempat. Itu dipanggil perhiasan yang mubah, perhiasan yang diharuskan. Lebih tetap haram dan kena zakat. Tentang bini kata mau bias orang pakai gantai standard lah, paling banyak kita tengok 3 tingkat. Kan? Apa? Pendek, banyak sikit, panjang. 5 tak ada hidup. Tiba-tiba dia orang kan satu perempuan 10 tingkat punya lantai kan. 1, 2, 3, 4. Yang lebih. Yang lampau. Yang lebih itu jadi haram dan kena zakat. Kena kira berapa karat, berapa gram. Kena zakat. Ikut besar zakat. Kalau perhiasan sebenarnya tidak wajib zakat. Untuk perhiasan itu dilarang. Kenapa? Tak latih nafsu. Siti Aisyah atau lagi tak dilarangkan makan 1 hari 2 kali. Satu dalam satu siang pun tak boleh 2 kali makan. Masih satu, siang sekali, malam sekali. Padahal haram tu makan satu siang ni sampai 3-4 kali. Tak haram. Yang kita buat orang khusus tu mesti 4 kali makan, 6 kali makan. Sarapan, pukul 10, tengah hari, minum petang, boleh. Biasa kan? Malam, kan semua orang yang 7 kali. Tak kurang. Tak salah kan? Makan 2-3 kali satu waktu, satu siang, satu malam. Tak salah untuk umat. Tapi untuk keluarganya, Siti Aisyah radhiyallahu anha dilarang oleh Nabi SAW. Awak siang sekali je boleh makan, malam sekali. Lebih tak boleh, tak digunakan. Dididik isterinya ni, tahan nafsu. Rasa nak makan dia tahan nafsu. Walaupun benda tu halal. Ini nafsu yang dilatih, dididik oleh Nabi Muhammad SAW kepada setengah-setengah sahabat dan orang rumah keluarga. Dan juga diamalkan oleh ramai orang-orang yang ingin melatih nafsunya. Riyadhatun nafas dipanggil untuk melatih. Benda ni kena latih tuan-tuan. Buddha dia orang macam mana pun, kalau kita latih dia, jadi apa? Jadi apa? Orang kata jinak dulu. Anjing ke apa kan? Anjing kalau latih jadi mana? Halal sebenarnya, halal buruan kan. Ada dalam fiqh dipanggil apa? Kitab Sayyid al-Dhabaih. Ini kitab tentang binatang buruan dan sembelihan. Itu halal kita makan binatang yang diburu, ditangkap oleh anjing kalbun muallam, anjing yang terlatih. Anjing dan anjing kotor ini najis ini walallah, bahkan kita beri ilmu mulia dia taraf dia. Apalagi orang yang kita beri ilmu
taraf mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Latih sampai menepati syarat yang ditetapkan, maka cemburuan itu halal. Syaratnya apa? Antara yang disyaratkan, kalau kita suruh lari, suruh pergi, dia pergi. Go! Kalau lari-lari itu 40 tahun berkata, stop! Pergi! Boleh track, pada spot. Mana betul-betul dah terlatih. Dah dites berkali-kali. Pergi! Berhenti! Kejar! Berhenti! Kejar! Berhenti! Sampai tahap tu, berhenti. Apa ditangkap, dia bawa ke kita tu, kita halal makan sebulan. Dan kawasan yang digigit, kena dia yang digigit tu, apa nama tak? Setengah ulama kata kena teruk. Pasal masuk tarik ni kan. Setengah ulama kata tak wajib. Masuk dia samak tadi. Ada juga dengan anjing dilatih. Boleh terlatih. Ini dekat nafsu kita dulu. Nafsu boleh latih. Sejauh mana dia boleh latih. Tapi bulatlah. Nafsu pada anjing, dia boleh terus. Nafsu ni lebih dahsyat daripada binatang. Kalau akal, kata Allah, Al-Quran itu dari nafsu lebih teruk lagi daripada binatang. Jadi kita latihan ni memang berat. Macam tu, mula dengan yang halal, bukti yang haram. Sudah sampai ke tahap muhammarah, dia akan naik ke tahap nafsu lawamah. Ini orang mulia sudah. Buat salah, dicaci begitu, dimaki begitu. Setengah sahabat sebat kata ni. Sayyidina Umar setiap malam sebelum tidur, buka diary dia, tengok balik. Ini buat apa? Kalau dia dapat dia buat salah, dia akan sebat belakang. Orang tak tahu. Meninggal tu orang tahu. Bila sahabat mandikan jenazah dia, dia balik ke belakang tengok lepas, dia tidak minat. Aku mana ni? Tanya Umar, kata itu amalan dia setiap malam. Sebelum tidur, cek diary dia kan. Hari ni buat apa? Hari ni bermula. Hari ni apa? Hari ni ada tersanggup orang sebab nafsu lawam. Orang mulia, Allah bersumpah dengan nafsu yang mulia. Dah uksima biya kiamat. Ini kiamat kecil tuan-tuan. Hati-hati ini waktu berjumpa kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nak isi waktu ni tuan-tuan, setiap roda waktu yang bergerak ini siang malam. Setiap saat yang berlalu itu, kata siapa itu? Kata Al-Habib Abdullah bin Arabi Haddad radhiyallahu anhu selalu bertanya, anfasun bariyah. Nafas umpama sesuatu yang sangat berharga dan mahal, tak ternilai. Setiap saat, setiap nafas yang keluar masuk dari diri kita merupakan satu yang sangat berharga dan tak ternilai. Kalau berlalu kosong sia-sia, itu akan menjadi penyesalan yang amat dahsyat di dalam syurga sekali. Sebab orang dalam syurga pun menyesal juga. Dah masuk syurga pun menyesal juga. Kenapa tuan-tuan? Dikata diriwayatkan ahli syurga boleh melihat orang di atasnya seperti kita melihat bintang di langit. Bayangkan jauh betul tingkat orang bawah dengan orang atas. Tingkat satu syurga dengan satu syurga jaraknya 500 tahun perjalanan. Itulah jarak antara langit dengan bumi. 500 tahun perjalanan. Ini tingkat katalah syurga ada apa tu seperti Allah begitu, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Allah SWT akan angkat orang yang Allah beri ilmu di akhirat besok, syurganya itu lebih tinggi, derajat tinggi daripada orang mukmin biasa. Kata Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu, iaitulah bila perbandingan orang biasa, mukmin biasa, orang ada iman biasa dengan orang beriman yang ada ilmu, tingkat dia 700 dekat. Orang biasa duduk bawah, orang ada 700 dekat di atas dia. Jarak satu dekat ke satu dekat 500 tahun perjalanan, 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 akhirnya 700 dekat. Dia lagi. Itu yang saya belum nampak. Macam kita melihat bintang di langit. Masa tu menyesal. Kita kata, pasal apa dia duduk atas saya? Itu kalau orang alim 700 dekat. Dia cerita orang tak terdekat di atas dia. Pun dah jarak 500 tahun perjalanan. Dia nampak saya, pasal Pak Haji ni di atas aku. Kata malaikat, dia lebih satu je subhanallah daripada kamu sebab tu di alam dunia. Lebih satu je. Koreksi subhanallah kamu 333, dia 334.
Wah, menyesal. Maka itu menyesal tak sudah. Kita buat apa? Dulu tak berubah hati lah dengan makam kita di situ. Tak boleh nak naik. Tak boleh nak apa kata nak minta apply buat rakyat dia juga tak ada dah. Dah cukup. Dulu lah tara tu lah sudah. Itu menyesal tak boleh lah. Kalau kat dunia kita dapat tingkat bawah nak apply tingkat atas senang kan. Ada juga cara dia. Duduk sana, duduk sini, duduk satu bar, duduk duduk, boleh juga dapat hack ni kan. Tapi kalau surga dah, paten tu dah, tetap tu dah. Itu situ duduk kamu. Dulu jangan datang 50 dom tak sibuk, 5 kali yang sibuk dan sebagainya. Apa yang buat kita kalau tak? Ini tak. Jadi jangan sampai ada waktu berlalu kita sia-sia kosong. 2-3 kali bernapas tak buat apa-apa. Untuk kita datang masjid. Untuk kita etikaf dalam masjid. Dan etikaf belum. Kalau belum kita niat nawaitul etikaf dalam masjid sunatan dan ta'ala. Maka setiap orang pun kita termenung, walaupun kita termenung. Tak janganlah termenung. Walaupun kita termenung, nafas yang keluar masuk setelah ni etikaf dalam masjid ini antara waktu isyak khasnya, Allah bagi pahala setahun Allah bagi satu hasanah, ampun satu sayyi'ah, satu dosa, dan Allah bagi satu darjat dalam syurga. Ini makam orang yang etikaf dalam masjid. Jadi tetamu Allah menyemparakan waktu maghrib isyak, waktu yang ramai orang lalai, ramai orang penat, macam-macam problem jadi siang. Orang kahwin sampai 10 rumah, orang macam-macam lah. Itu saya berbalik ni, berbalik taman nasihat, penat ni. Orang balik rumah kejap, ni tak rumah pun 7 lebih tadi kan. Balik kita waktu duduk ramai ni, sekali tadi sikit tengok-tengok dalam macam ni kan. Sebab dari sini balik. Masa biasa orang rasa nak tidur je, nak lepak je kan. Waktu lah ghaflah. Ini waktu ramai yang dalam keadaan ghaflah. Maka dalam waktu ini disunahkan ada satu sembahyang disebut solatul ghaflah. Sembahyang waktu-waktu ghaflah, iaitu juga namanya sunat awabin. Sampai 20 rakaat tarawih. Nanti akan kita baca malam. Jangan sampai kita menyesal ada waktu berlalu sia-sia, nanti kita jealous dengan kawan kita. Macam mana dia ni begini berlalu? Sebab dia lebih satu je tasbih, dia lebih satu je subhanallah, dia lebih satu je amal daripada kita. Jangan ingat tingkat surga dan tingkat sini, bukan macam ni rendah-rendah. Surga tu 500 tahun, bayangkan. Macam sini jarak matahari tu. Pernah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika berada di Kufah, di Iraq. Sayyidina Ali sampai hari ni kuburnya misterius. Kuburnya Sayyidina Ali ni masih lagi tidak ada apa kata tidak ada ketetapan sejarah yang tetap. Ada yang kata kuburnya di Kufah, ada yang kata kuburnya di mana lagi, di banyak tempat. Jadi yang begitu, ketika jenazah Sayyidina Ali akan dikebumikan, diletak di atas kuda, kuda tu lagi hilang. Ada riwayat begitu. Kenapa tuan-tuan? Jadi kita tak tahu di mana sebenarnya letak kubur Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang tepat. Banyak kata di Kufah. Dan ketika beliau berada di Kufah di Iraq itu tuan-tuan, ada orang jumpa dia dan tanya, wahai Tuan Ali, wahai baginda Ali radhiyallahu alaihi wasallam, kam masabah bainal ard wa syams. Orang ditanya. Sebab hari ini kan dari iktiraf oleh Nabi SAW, aku kota ilmu, Ali pintu kota ilmu itu siapa? Nabi Muhammad SAW. Pintu dia Ali radhiyallahu anhu. Man arada al-yati min babi atau min babi. Siapa nak ilmu, datangi ilmu aku dari pintu ini. Maksudnya alim tak alim, saya nak alim. Kita tanya, dulu isaluni, tanya. Oh, masuk bukan anak ni. Wahai anak ni. Dalam setengah walim tu kan. Habis duduk dia termenung. Tak kerti. Kita ni gitu. Depan ada orang alim besar. Boleh jawab macam soalan, kita tak kerti manfaatkan. Kita tanya, sehat, tak makan. Itu siapa tu bertanya? Manfaatkan bila ada orang datang, tanya apa-apa masalah. Yang meruncing, yang apa yang menjadi batin, yang menjadi apa, yang menjadi apa Jadi tuan-tuan, saya nasihatkan bila ada apa-apa muskilah cantik. Mana putih bawa buku. Cantik. Ada kita kalau tengah makan, tak bersuara tiba-tiba kucing naik atas meja. Jilat kita punya bakso.
Halal ke tidak? Kucing jinak-jinak tak tahu kan? Kata, apa hukumnya kucing jinak bakso? Apa hukum bakso tu? Kan tak ada guna lagi masa tu kan? Kata tu kan ada 100 ke 20 ke 300 kan 4,000 ada. Tiba-tiba ada orang besar datang, nampak kan? Kalau dapat duduk bersama kan? Tidak, kita khair, sehat. Iya. Salah. Sampai semua ulama terpaksa kata apa approach ni. Is'aluni. Tanya saya. Tu ada begitu. Termasuk Buya Hamka. Yang saya dengar cerita ni. Kenal Buya Hamka. Orang kenal Muharram Tafsir Al-Haq. Yang hebat ni kan. Profesor Hamka tu Kiai Haji Abdul Hamka tu Kiai Haji berarti Kiai Haji Abdul Karim Amirullah apa dia ringkasan Hamka. Ketika Habib Abdul Qadir bin Ahmad Jeddah, seorang mufti Jeddah baru meninggal beberapa tahun silam, yang digelar Kutub Zaman, wali kutub zaman beliau disebut Kutub Zaman. Yang sama taraf macam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani zaman Jeddah. Waktu beliau sering masa muda sekuat lagi tak boleh datang Indonesia. Bila sudah datang di Indonesia, kebetulan ada Pak Hamka di situ. Waktu Pak Hamka salam cerita nanti, nak cerita tawaduknya Pak Hamka. Dia Pak Alim, tapi dia tahu depan tu lagi Alim dan Habib dengan Nabi SAW. Ini Hamka mengakui walaupun beliau ni ketua Wahabi zamannya, tapi sebelum meninggal Allah bagi taufik dapat taubat dari pahaman tersebut. Akhirnya beliau di akhir hayat menjadi ahli sunnah wal jamaah semula. Masa hidup dia memang paru Wahabi. Memang jadi apa kata tu, kalau dilihat nombor 1 Wahabi di Indonesia. Tapi sebelum meninggal, alhamdulillah ada amal baik beliau yang Allah terima, Allah beri taufik, beliau taubat. Maknanya dapat pemahaman yang sebenar tentang Islam ini, akidah ini. Dulu beliau waktu muda tahlil tak boleh, talqin tak boleh. Tapi sebelum wafat beliau sudah mengatakan boleh. Dapat juga alhamdulillah. Alhamdulillah. Diceritakan oleh Guru Rabi ketika Habib Abdul Qadir Jeddah, mufti Jeddah datang di Indonesia, beliau ada salam di belakang. Pak Angka salam di belakang Habib. Tapi yang namanya dah biasa kan. Jadi orang Is'aluni sampai salam. Tapi dah agak tersasul, dah biasa di bawah. Ya, tanyalah. Bila Habib datang pun tersasul juga. Bila siapa Is'aluni. Tuan tanyalah saya. Apa kata Abu Mufti kita kata? Pada ente sahaja. Ente tanya anak, bukan tanya ente. Kita lah ulama. Dan tu kita macam tu juga. Itu alim sama alim, soal awak. Hidupkan budaya ilmu. Bila jumpa wali manfaatkan, tanya. Kalau tak ada tanya, saya tanya. Tak ada soalan, okey, saya soal. Jadi bila ada soal jawab, majlis ilmu tu naik semarak. Marah sekarang bila ada soal jawab tu. Bagus. Jadi begitulah. Apa nama? Apa kita tadi? Mana kita makan ni? Tak apa, kita balik ke cerita kita tuan. Jadi malam jarak antara Sayyidina Ali waktu kita saya di Kupang. Beliau memang tanya saya. Aku tanya lah. Soalan apa boleh. Dia orang tahu Sayyidina Ali ni alim besar. Apa tanya boleh jawab. Apa dia tanya? Makkah masa apa? Berapa jarak bumi daripada sini sampai matahari? Ini soalan keluar sama Sayyidina Ali tuan. Yang jawapannya orang sekarang baru tahu. Jawapan tepat orang sekarang tahu kan. Saintis baru dapat menemukan jarak antara matahari dengan bumi. Apa kata Sayyidina Ali? Nanti kita tahu. Sayyidina Ali kata 500 sana. Terus tak buka buku, tak buka mikrofon, tak. Terus cakap 500 sana, 500 tahun perjalanan. Orang ditanya, perjalanan naik apa? Jalan kaki ke? Naik motor ke? Naik kuda ke? Kata sehari dengan kuda di atas padang pasir. 500 tahun perjalanan kuda di atas padang pasir. Tepat 500 tahun. Kata Sayyidina Ali kalau mau lihat, sini nak sampai matahari, mau naik kuda 500 tahun tu dengan kelajuan kuda
Kuda di atas padang pasir. Apa kajian ini tuan-tuan? Saya dengar cerita ni daripada Abi Hassan di Singapura. Oh, dari itu dia kalau tengok. Beliau kata kajian ini mengatakan kuda di atas padang pasir, dia boleh lari kelajuan lebih kurang 22 batu per jam. 22 batu per jam. Sebab pasir kan. Pasir ni orang nak lari, orang nak lari laju, dia atas pasir. Kalau boleh lari laju atas pasir, atas dagat kan. Dusuk dia lagi. Jadi kuda di atas pasir dia boleh lari paling lebih kurang lah. Apa tu? Lebih kurang berapa ni? 22 kilometer 22 batu per jam per hour. Berarti kalau di atas tempat apa? Tanah biasa ni bukan ingat tu biasa. Saya dah cari, saya buka net, dia tengok boleh, saya tanya satu orang yang paling alim zaman ni buat Google namanya Google dan Wikipedia kan. Orang tanya apa tak semua pula. Saya pun tanya Pak Google ni kan, kelajuan kuda dia tanya kan, berapa naik kuda bila lagi? Dia kata dia buang 30 km per jam, 30 ke 80 km per jam. Kilometer. Kalau batu dia buang 40 batu kan, betul tak? Di atas pasir 22, kalau dibuka pasir pergi 44 kali 2 lebih kurang 80, 70 lebih kurang itu. Jadi betul ni. Sah lah 41. Maka saya dibukil. Ya sebab Tuhan. Tuhan kata dia kan 1 jam kita boleh pergi 22 batu. 24 jam kita boleh pergi 24 jam kalikan 22 kali 24. Total kalikan setahun kalikan 500 tahun lebih kurang 9 juta 20 batu lebih kurang. Data kajian hari ini mengatakan begitu. Sikit ada perbezaan kajian hari ini dengan pendapat Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tak kata batu, dia cuma mengatakan selentak kepantasan kuda di atas padang pasir. Masya Allah, luar biasa. Itu ilmunya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jarak 500 tahun perjalanan. Sama macam kita memandai lebih kurang berapa juta? 9 juta, 9 juta. Semuanya 100, kalau kilometer lebih kurang 145 juta kilometer. Kalau dibatukan berapa? 90 kali 2. Kan? Saya lupa kiraan. Macam tu nak cerita alimnya Sayyidina Ali dan nak cerita jarak dekatan dalam syurga ni. Bukan sikit-sikit. Juta batu. Ini memang kita menyesal kalau kita tak reti isi malam kita siang. Jadi Imam Abdul Haddad mengingatkan kita tu. Maghrib Isyak ni apa nak buat? Wa min dzalika salatu bainal maghrib wal isya. Ini kita sebenarnya sangat tepat dengan waktu kita berada sekarang. Antara yang kita disuruh mengimarahkan waktu kita juga adalah sembahyang antara maghrib dan isya. Wa aktsaruha 20 rakaat. Paling banyaknya sembahyang sunat antara maghrib dan isya ini adalah 20 rakaat. Wa awsatuha 10 rakaat. Dan pertengahannya adalah 6 rakaat. Ini namanya solat sunat awwabi. Solat sunat hifzul iman. Macam namanya. Kalau ini tak dinamakan sembahyang sunat jaga iman. Kalau kita rasa iman kita ni goyang, rasa macam was-was, rasa ada kadang-kadang kita tadi kan, rasa apa betul ni kan. Cepat amalkan sembahyang awwabi. Kalau boleh 20 rakaat. Kalau guru saya boleh ada Allah bin Zagir, ada satu murid dia, bukan seorang Kristian. Orang guru, masa saya belajar tu punya satu pakcik guru tu, namanya kita selalu panggilnya Pak Kus. Nama penuh tak tahu lah, Kus Wali Nata kan, Kus Nadi ke tak tahu lah. Kita selalu tanya dia Pak Kus. Pakai spek tebal, pakai tongkat, pokok 3. Pukul 3 bagi tongkat. Pukul uzur dia orang. Ini bekas Kristian. Masuk Islam di tangan tuan guru. Tuan guru dijazahkan dia sembahyang sunat awwabi tiap malam 20 rakaat. Kalau dia datang, kalau dia dekat pondok selalu berhenti. Memang maghrib isyak dia ambil maghrib dia akan sembahyang 20 rakaat. Tak berhenti. Kita tengok setengah. Orang pukul 3 pun
Main di, main duduk, 20 rakaat main di. Dia tanya, saya sudah dapat daripada guru yang mulia, saya amal sampai bila-bila. Pegang. Kenapa tuan? Sebab ini Kristian. Tak banyak umat dan Kristian masuk Islam, keluar balik sebab tak jaga iman. Dan tak ada usaha untuk jaga iman. Ramai orang tak convert masuk Islam, keluar balik. Tak ada cakap, kita ada orang iman. Sebab tak ada pengisian dan tak ada pemantapan dan tak ada penjagaan. Dan ada salah satu sembahyang sunat yang khusus untuk jaga iman. Antaranya sembahyang sunat Al-Wabi. Siapa yang amalkan Al-Wabi, insya-Allah Allah pelihara iman dia. Kita ni mudah-mudahan Allah pelihara saat sakaratul maut. Berapa ramai orang tercabut iman ketika sakaratul maut. Ini waktu genting ni. Waktu yang sangat menakutkan. Supaya Allah bersumpah dalam musim biang qiyamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat akan maut. Berapa ramai orang gagal di ujian terakhir. Ramai. Sebab ini syaitan memang diperhatikan. Iblis dapat seluruh bala tentera yang mengatakan 700,000. Mengatakan 70 ke 70,000 atau 700,000 syaitan bala tentera dikerahkan untuk segak satu yang senang azab. Pastikan dia orang mati jangan sampai bawa iman. Tak ada iman. Kalau lepas ni tuan-tuan kata supaya awal tak penting, saya tak tahu. Alah, saya pun begitu. Tak rasa penting awal ni. Supaya awal dia lah dia upaya. Tak tambah awal bin 20 rakaat pula tu. 20 rakaat pula tu. Tapi nak cerita nilai iman. Kalau kita faham nilai iman, kalau kita dapat senang. Kalau ada sahabat dapat, kita dapat senang. Beranak orang yang dah dapat iman, dah dapat jadi orang Islam. Jadi kita tak rasa mahal. Tapi ingat ketika sakaratul maut, apa ramai orang yang tercabut iman. Tak boleh mengucap. Satu kiai menceritakan, satu orang muazzin. Muazzin dia berazan tiap puluhan tahun. Ketika mati orang hantar kalimah la ilaha illallah la ada ucap. Akhirnya bila kita tanya dia, kenapa kau ni? Atau kalimat tak lepas dia kata, aku nak ucap tapi macam ada benda tarik alam apa dia nak ucap. Mesti ada sedih. Mana orang baik, mu'adzim. Bila tak ada kalau gaji 20 tahun. Sepatutnya dah memang tanda-tanda orang soleh dah ada kan. Tapi mati pun boleh ucap. Boleh kata ada di mana aku. Kata ketika aku azan di atas menara. Zaman dulu azan kena panjat menara. Sekarang kena panjat. Kita dah panjat kan. Kita ke bawah. Dulu sunat azan di tempat tinggi. Sebab dia confirm. Tengok. Jadi kena panjat. Bila dah panjat menara pula, untungnya boleh sekoreng. Kata tak salah kan. Dia tinggi kan. Tengok mak-mak tengah mengaji kat PG kan. Orang tengok anak dara dengan jiwa bergaya pakai kurban. Untung dia tengok azan dalam dulu kata dia. Dalam fiqah dia kata siapa-siapa wa min syurutil mu'adzin an yakuna aminan. Antara syarat-syarat seorang mu'adzin dalam kitab lama ni, kitab klasik dia kata apa? An yakuna aminan. Kata dia tu kita nanti seorang yang amanah. Maknanya kalau kau ingin naik panjat azan saja, bukan cintai, bukan seorang. Itu orang amanah. Itu nak pilih mu'adzin pun pilih orang yang amanah. Yang mana kita naik atas tu dia boleh nampak macam-macam badalan. Orang dalam mandi kat sungai Bugil boleh nampak. Kalau tak jago banyak pun tak. Mandi sungai Bugil lagi banyak. Bila datang pula semua kita nampak. Macam-macam dia tu datang tengah kapal. Ada yang tengah masuk dalam yu. Ada yang tengah bawa pokok. Ada yang tengah mandi kat bini. Datang macam tu. Mula Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas salat. Macam tu. Jangan dulu je. Dah tak ada. Tak mana pada kalau pandai kita takut gaya ni. Kat itu dah ada. Itu dah kita tulis kenapa pula syarat muazzin mesti orang mana benda. Itu mana mata. Jangan sampai mata kianat. Orang nanti kau muazzin tu boleh panjat satu-satunya orang boleh naik menara pegang kunci menara tu kau. Amanahnya azan bukan sekoreng. Dia kata aku tidak amanah. Ketika azan aku tidak amanah. Aku tak jaga mata aku. Dan dia tak sempat taubat sebelum mati. Tak sempat taubat nasuha sebelum mati. Akhirnya bila wanda kalimah la Alhamdulillah Semua na'udzubillah. Zahirnya saleh Mu'adzin bulan tahun. Orang azan, kalau dia azan dia 10
orang sembahyang dengan sebab azan dia 10 pahala orang tu dia dapat. Tak hebat ke? Tak patut dia jadi syurga ke? Orang sembahyang satu dapat satu, dia sembahyang dapat 10. 11 maksud dia kan? Kalau 10 orang, kalau kampung yang ada 1000 orang, selepas dia azan, orang tu dia masuk orang tu dia kita sembahyang. Semua pahala orang sembahyang dia dapat. Sehingga sampai ini ulama bersisir pendapat mana afdal imamah atau azan. Jadi imam atau jadi muazzin? Jadi imam dan muazzin. Sebab pahala itu dahsyat. Jadi imam dahsyat, jadi muazzin dahsyat, hebat. Hampir tak ada yang saling mengalahkan. Ada je. Kata semalam kata imam afdal. Kenapa? Itu kelakuan Rasulullah SAW. Sebab nanti tak kena azan. Kata ulama bukan. Tak boleh juga dia kata tak pernah azan Nabi SAW itu bersebab sebab Nabi takut. Kalau Nabi kata hayya 'alas solah, orang tidur lagi dosa. Hayya 'alal falah, mai datang sembahyang. Kalau kita tidur lagi tak bangun, kalau Nabi panggil kita datang dosa, maka balak cash biasa. Sebab Nabi tak mau azan. Boleh azan, nak azan, pahala dia tu kan. Tapi Nabi tak mau azan kerana takut kesian umat. Di zamannya lah. Kalau kamu hayya 'alas solah, paling malas tak bangun kan. Buat malas-malas. Biasa dia semua kena balak. Seorang sahabat tengah makan, Nabi panggil kan. Dia buat kejap-kejap, nanti dijap, sikit lagi dijap. Sampai 3 kali. Apa jadi tuan-tuan? Terus tak kenyang-kenyang pun. Sampai kalau makan unta pun, seekor unta pun tak kenyang-kenyang. Dia macam-macam ni, sampai gemuk pun. Balik kalau Nabi panggil tak datang. Jangan kalau kita tengah sembahyang pun kena datang. Kalau Nabi panggil, katalah tidur zaman Nabi SAW, tengah sembahyang, Nabi panggil pergi jawab, datang. Baik ya Rasulullah, saya ya Rasulullah, baik bersahdik ya Rasulullah. Salat tak datang. Salat tidak kan? Batal dia berdoa. Sebab itu perintah Allah. Allah suruh kita jawab pada panggilan Nabi SAW. Ada orang takbir la ilaha illallah, la sama juga sampai dia mati. Bila mati orang mimpi dia, kenapa betul dia ucap? Waqa'tu fi zina marrah, dia kata. Aku pernah jatuh dalam zina sekali. Aku pernah terlanjur zina sekali. Tak sempat taubat. Dia ucap. Walaupun daripada zaman dia berzina, waktu berzina berpuluh tahun katanya kan, dia sembahyang puasa zakat haji, macam baik tak. Masjid ni rusak utama ni. Tapi kalau dulu pernah berzina, tak sempat taubat, terlupa taubat nasuhah, matilah. Dan ucap tak buat iman dah. Ini banyak tuan-tuan yang berlaku pada Qadhi Abdullah Baghdad. Satu malam mimpi Nabi SAW, Nabi SAW datang mengumpul sedih. Kenapa ya Rasulullah? Kata Qadhi Abdullah Baghdad. Dia kata malam ni saja umat aku 1,500 orang meninggal, 2 orang saja mati bawa iman. Malam ni saja seluruh dunia umat Islam meninggal 1,500. Yang mati bawa iman ini 2 orang saja. Bayangkan apa? Ramai ni sebab orang yang gagal ketika ujian akhir. Kita baru ambil lagi ujian kan? Akan ada demi ujian demi ujian. Ahasiban nas an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah tanya kita. Manusia menyangka mereka sudah beriman, tetapi mereka tak pernah diuji. Sampai mati Allah uji. Pun masuk kubur pun ada periksa lagi kan? Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma qiblatuka wa ma taqulu fi hadha rajul. Tak pada masyarakat baru ujian lagi. Soalan pada masyarakat SPM kita tuan-tuan. Macam-macam 4 soalan. Tak akan bergerak kaki dia pada masyarakat dengan Allah tanya 4 soalan. Umur, mana habiskan. Kemudian waktu khusus, waktu muda mana kau boleh habiskan. Waktu muda soalan khusus. Kemudian yang ketiga, harta mana dapat dengan kau. Keempat, ilmu. Amal dulu. Tahu banyak mana? Apa yang amal? Jawab gitu. Boleh banyak ilmu, boleh banyak soalan nak jawab. Yang merasa syok tu tuan. Memang pahala dia besar. Kalau mengaji ilmu, tahu ilmu banyak hebat. Jadi derajat kita 700 tahun, 700 dekat bila orang biasa. Tapi soalan dia juga menakutkan. Ihsan, Sayyidina Abu Hurairah setiap kali meriwayatkan hadis ini. Asal Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini pasti kitab ihsan. Dia takut. Kalau dia rasa dia hadis. Dia tahu, dia banyak tahu. Aku diberi 2 kantong ilmu dari Nabi SAW. 2 kantong. Satu je yang aku tabu-tabu kat orang. Satu je, ada 1 kantong lagi penuh. Aku tak boleh cerita orang. Kalau aku cerita orang semua ilmu. Banyak ilmu saya nak.
Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Asal cerita dia tu kita ramai orang tak boleh, tak boleh mengucap mati tanpa iman. Akhirnya kata saya, kata Abdullah, ya Rasulullah SAW, apa penyelesaiannya? Apa kita nak buat? Tak ada dia ni. Maka Nabi SAW tunjukkan dia satu ketannya yang disebut ada zikir di situ, zikir jalalah. Apa dia? Amalkan zikir ini. Siapa mengamalkan zikir ini pasti matinya, pasti imannya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak amalan untuk jaga iman. Antaranya mengamalkan zikir jalalah tadi. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-mazkur fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi syan. La ilaha illallah al-aman min zawalil iman. Kita minta al-aman, minta selamat, aman ya Allah daripada hilangnya iman, tercabutnya iman. Wa min fitnati syaitan ya qadim al-ihsan, kabnaka alaina min ihsan, ihsanuka al-qadim ya Hanan ya Hanan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghafur lana wa hana wa ta'imin. Ini dia baca setiap malam, insya-Allah. Kata Nabi SAW, kita ini bawa mana-mana pergi tulisannya, atau baca setiap malam, insya-Allah mati dengan membawa iman. Allah jaga iman dia. Sebab setiap malam dia minta Al-aman min zawalil iman. Ya, tulisan begitu lagi kata guru kami. Kalau diulang 3 kali Allah atas 30,000 malaikat jaga. Sebelum tidur tu kan, kita baca 3 kali zikir Allah. 30,000 malaikat. Jadi bodyguard jaga keliling rumah kita ni. Hebat tak hebat? Kita berjalan. Ini sedar bermimpi tengok tulisan tu dekat tangannya. Akhirnya disebar-sebar luas sampai hari ini. Dulu banyak habaib-habaib datang kemari, datang ke sini, saya dengar ada yang menyebarkan sikit itu. Termasuk guru kami yang ada Rahman yang Abdul Ghani. Dia pernah menyebarkan sikit Tuhan yang di masjid Tikir ada. Di masjid Tikir, orang berapa saja ada sikit. InsyaAllah satu hari nanti kita akan jazakan. Saya pernah, saya tak bawa tulisan itu. Itu saya dah bagi dulu. Ada itu saya bagi. Tak ada, betul. InsyaAllah nanti kita akan bawa ingatkan saya. Siapa rasa nak amal, boleh amal terus sambil peninding. Bukan saja peninding dunia, tapi peninding akhirat, iaitu iman kita. Kita kena ingat, ramai dalam satu malam 1,500 orang meninggal, 2 aja lepas. Isbah dia lah 1,001. Ini memang ada hadis. Min kulli alfin wahidun lillah. Dari 1,000 orang mengaku hanya 1 milik Allah. Betul-betul Allah. 999 semua di syaitan. Semua untuk syaitan mengaku. Bayangkan dalam 1,000 seorang yang lulus. Jadi 1,200 kita dalam 2 yang lulus. Allah. Jadi kita kena ambil fikir risau tentang iman kita. Kata ulama, siapa-siapa yang tak pernah risau iman dicabut, pasti dicabut. Siapa-siapa tak pernah risau iman yang dicabut, pasti dicabut. Tapi siapa yang risau imannya, ya Allah, iman aku nanti selamat ke, ya Allah, aku mati nanti boleh mengucap ke, ya Allah, aku mati nanti senyum ke, cemburut, ya Allah, aku mati nanti dalam keadaan baik atau buruk, ya Allah, takut terjadi. Pasti aman daripada salam. Pasti aman daripada salam. Dalam hadis salam, salam itu dicabut iman. Bila Jibril alaihissalam, akhirnya di kemudian hari digelar apa? Amin Jibril al-Amin. Allah tu kita dalam tu dibuatin dari arus wa ma sahibukum bimajnun dibuatin 'inda al-arsh makin muta'in thumma amin. Allah cerita sifat Jibril. Jibril itu muta'in. Di langit dimuta, dia ditaati, diketua malaikat. Malaikat semua tahu tunjuk dia. Terus Jibril Allah ceritakan sifat sekali tentang apa Jibril itu siapa kepada Rasulullah SAW dan kepada umat ni. Siapa itu Jibril alaihissalam? Muta'in sama amin. Di sana di langit dia muta', dia orang yang ditaati, dia makhluk yang ditaati di langit. Dia ketua langit.
Dan atur sayang. Apa lagi? Muta'in sama amin. Dia kuatin inda dzil arsy makin. Dia kuatin, dia mempunyai kekuatan yang luar biasa. Inda dzil arsy. Di sisi Allah yang memiliki arsy. Makin sangat hebat. Kekuatan Jibril, tuan-tuan. Kekuatan sampai kalau nak turun ke bumi dari langit yang begitu jauh, tuan-tuan. 500 kali bumi langit 500 tahun. Pada tahu juta tadi kan. Langit 500 juta tak tahu tahun cahaya lah. Kebatasannya turun naik lebih pantas dari kulit tanah pantas. Katakan. Naik sampai. Cepat. Itu kekuatan Jibril. Kalau mulut disodok dengan ujung sayap. Disodok daerah Sodom itu yang ada waktu juta penduduk tu kan. Disodok ujung sayap. Teruk boleh jadi lubang. Sampai ke langit. Sampai malaikat boleh dengar bunyi pokok ayam, bunyi binatang, kambing, gali jauh balik. Hebat Jibril itu. Dipekik dia kat kampung kau macam tu. Wa amma adun fa'ulik wa amma kamu kau sama. Banyak tu Mekah kaum sama kan. Dipekik dia tu, pecah tu orang telinga mati. Seluruh kampung mati. Yang satu pergi kaji Jibril. Kana illa sayhatan wahidah fa idahum khamidun. Sekali sayhah saja, sekali dengir. Tak tahu apa dia cakap tak tahu lah. Oi kampung kan. Hajar di kampung. Dikit sekali sayhatan wahidan fa idahum khamidun. Terus mati. Pecah dalam telinga ni. Padahal orang yang hebat sama-sama. Wa aman tahu juga oleh kulit Tawiyah. Apa itu Tawiyah? Pekikan Jibril. Pekik hebat. Cara kata Muta'in sama amin. Sana dia taati. Bahkan amin. Apa amin? Kata ulama mahmud min as-salam. Dia itu aman sudah diamankan oleh Allah daripada dicabut imannya. Allah jamin Jibril tidak akan dicabut imannya. Kenapa tuan-tuan? Sejak peristiwa Iblis dihalau daripada surga, sejak peristiwa Azazil Iblis dihalau dari surga, 2000 tahun sampailah Nabi Muhammad lahir, Jibril tak pernah tenang. Walaupun dia dilantik jadi pembawa wahyu, jumpa Nabi Adam, jumpa Nabi, semua Nabi dia jumpa kan, tak pernah dia tenang. Takut jadi macam siapa? Kawan lama dia, siapa dia? Azazil tu. Azazil ni hebatnya amalan luar biasa. 500 tahun sebelum Nabi Adam dicipta dia telah apa? Dah lama duduk beribadat di langit. Tak terjengkal langit dan dia tak pernah sujud. Hebat sampai semua orang kata ni mulak kayangan ni, mulak malaikat ni. Bila Allah tulis di luar mahfuz akan ada hamba-hamba tu yang akan dimurkai oleh aku, jadi iblis. Maka semua malaikat takut minta doa pada dia. Dia doakan malaikat, Allahumma la taghdab alaihi. Ya Allah jangan marah kat dia, jangan murka kepada mereka. Dia lupa doakan diri dia sendiri. Maksudnya dia yang dilaknat Allah. Iblis jadikan iktibar kejadian itu. Dia takut. Jangan aku duduk macam tu. Jangan aku sentiasa muruk. Walaupun jumpa beratus hikmah 124 itu para Nabi dia jumpa. Wahyu turun naik tak pernah dia tenang. Tapi berkat untuk Nabi Muhammad SAW, bila Nabi SAW bawa Quran, Allah turunkan surah tadi, ayat tadi, apa ni? Di quwwatin 'inda al-'arsy makin muta'in tamma amin. Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad SAW dibawa oleh Jibril bahawa Jibril itu amin, sudah aman. Aku amankan daripada salah, daripada tercabut imannya. Sudah, kaulah gembira dan ceria Sayyidina Jibril AS. Nak ulama kata nak cerita rahmat Nabi SAW, malaikat bukan. Kalau Nabi tak turun, Quran tak turun. Bila Quran tak turun, statement tu takkan Jibril tahu. Statement tu harus bunyikan. Sebab tu kan. Bila dah sampai masa lah, ni orang jumpa kasih aku. Untuk apa yang nak apa tadi? Diruwatin inda al-'arsy makin muta'in tamma amin. Aku amin, aman daripada tercabut iman. Sudah jangan risau lagi. Walau sebelum itu sudah waktu itu tahu dia sudah risau tentang imannya. Kata ulama, dia juga umat ini siapa tidak pernah risau imannya, akan dicabut atau tidak, pasti dicabut. Tak risau nak sembahyang awal, tak risau nak doa, cari doa khusus untuk menjaga iman. Kita doa tak serius. Ingat dia mengemati maupun pada syurga. Belum tentu tuan. Kalau ramai orang yang
Ya, awalnya macam soleh, macam wali pun ada, tapi mati tak boleh ucap. Bal'am bin Ba'ura sudah jadi banyak itibar dalam Quran. Ya, Bal'am bin Ba'ura masa itu duduk atas bumi ni, mata boleh nampak arash. Dua matanya boleh tembus langit tujuh sampai ke arash. Boleh nampak manakah ada api arash. Kasyafnya hari hebat ni siapa? Bal'am bin Ba'ura. Ya, kan dia murid dia pun boleh, ada mereka boleh terbang. Hebat tak hebat ni. Guna tarbiyah suruh sampai murid tu pun boleh selamat. Tapi meninggal mati ni macam mana? Lidah terjerit sampai ke pusat mana? Anjing mati. Mati macam anjing. Setelah itu mati macam anjing. Padahal zahir hidupnya Masya Allah. Silap sikit je dia memang cakap bini. Silap sikit je dia memang cakap bini yang tak betul. Kalau cakap bini yang betul bang, bangun tahajud bang, kita ikutlah. Kalau bini kan bini apa bang? Abang doakan Nabi Musa biar sesat, tak tunggu kamu kita. Itu masalah dia. Didoakan Nabi Musa datang ni, orang kampung kita dah risau ni. Kita tak boleh jumpa ni. Jangan sampai Nabi Musa masuk kampung kita. Abang tak makbul. Dia bagi sesat Nabi Musa dan the gang. Bagi sesat, dia tak jumpa kampung kita. Kita tak nak tuan, tak boleh tu Nabi Allah. Jangan pasal orang kampung pujuk bagi harta, bagi emas, bagi dia suruh pujuk laki dia kan. Kalau 2-3 kali dah dapat apa istimewa tu. Ada istimewa. Dah mula kegagalan tu. Istimewa juga tu kan. Dia kata jangan. Tak boleh. Istimewa kata tak boleh. Orang kampung pujuk lagi dia. Pujuk lah abang kau tu, pujuk lah abang kau yang memang sama. Kalau pujuk, bagi lagi. Laki rupa dah pujuk, kisah picit-picit kamu tak terselit baik tu kan. Baik juga. Okeylah, nanti mana orang isi orang lagi. Kalau kita isi orang juga turun lagi. Kita bagi can dengan tu. Nak kata jangan tak bagi can, bagi can. Tak boleh. Akhirnya kali ketiga pujuk, yalah, orang isi orang lagi. Isi orang kali ketiga boleh. Tak boleh, tak ada lalu. 2 kali dah kata jangan, tak apa lagi. Dulu kita tak ada bini, tak ada apa ni. Kalau bagi dah no, boleh tidak, boleh tak, boleh tak ni. Bila sudah ada orang-orang dan kita ada benda-benda, bolehlah. Timbang bertanya. Nak doakan Nabi Musa, Allah lipat benda dia, doakan kaum dia. Sampai terjadi mati dalam keadaan ni dah terjadi macam anjing. Silap sikit je. Dan masalah cakap ini yang tak betul. Tidak hati-hati dengan kata-kata isteri atau perempuan. Sebab perempuan biasanya suka bercakap tak berfikir, tak mahu orang perempuan. Tapi itu memang tanya siapa pun lah. Tanya pakar motivasi ke, pakar sakit jiwa ke, pakar sakit kuat ke, semua akan kata sama kan. Perempuan ni dia suka cakap tak berfikir dulu. Sebab nafsu dia 9, akal dia 1. Laki sebaliknya. Dia pernah cakap betul tak betul lah kaki. Betul tak betul lah kaki. Cakap dulu nak apa dia cakap. Daripada tengah kita masak ni boleh cerita bahawa rumah pula kan. Kita dah dengar cerita bahawa rumah kan, dia dulu boleh buat lagi cerita kita pula. Macam-macam. Dia apa tu dia kan cakap. Dia tak kita kita fikirkan. Nabi SAW pernah ingatkan kita, ta'atul nisa nadamah walau kana ummak. Taat berbagi buta kepada perempuan akan menjadi penyesalan walau itu ibu kamu. Walau itu ibu kamu. Ini peringatan dari Nabi SAW. Ta'atul nisa'i nadamah walau kanat ummaka. Mentaati bagi buta perempuan ni, isteri ke, mak ke, tak itu je. Apa dia cakap, kita ikut saja. Kita boleh ikut, tak ada akal macam dia tuan kan. Dia cakap-cakap, kita faham dia cakap itu. Bukan ada berarti pun. Kita boleh fikir gitu. Kita ada akal, fikirlah. Ini kita ikut je lah. Biasa nanti. Walau kanat ummaka, walau itu ibu kamu, kata Nabi SAW. Ini maksudnya perempuan, tak apa tu. Jadi fikir-fikir dulu. Itu bukan semua perempuan ya. Bukan semua perempuan. Kebanyakan. InsyaAllah isteri-isteri kita saya rasa tidak lah. Kan? Kalau tahu isteri kan, InsyaAllah ada. Mudah-mudahan begitu. Jadi ini apa nama? Jaga iman sangat penting. Antara yang kita disuruh oleh beliau Imam Allah Haddad memperingatkan kita. Antara tu nak jaga iman ni sembahyang awabin. Paling banyak 20 rakaat. Itu macam dulu saya jelaskan dan 40 saja. Sampai bila beliau meninggal, saya tahu beliau tak pernah tinggal sembahyang awabin 20 rakaat berdiri. Itu yang saya kelaskan tu. Kita kalau 20 lah dulu lah.
Tentang-tentang sebagai sunnah beri duduk, kita duduk. Saya kampung, kita kata inilah keramat dia. Inilah keramat dia. Pak Cikgu ni kan. Umur tak tahu umur berapa, umur 3, masuk spek dah tebal. Asal kali datang kan, duduk berat dalam burung. Orang tu je kan, sudah duduk supaya tak berhenti. Duduk senyap. Sampai pukul kan. Masya Allah. Allah jaga iman itu mesti dalam keadaan husnul khatimah. Dan tubuh saya punya hebat adalah cukup respect Pak Pus. Kalau datang disambut, kalau balik dia hantar sampai ke pintu. Itu akhlak. Sampai ke pintu dia hantar. Siap bagi dia tambah lagi. Ini yang tak ada dalam sekarang. Tamu datang bagi dia tambah. Hantar ke pintu satu hal dah cukup tinggi dah akhlak. Siap ni, okey Pak Pus ni ditambah. Dulu kat sana tu angkutan ada 4 kembali. Lepas tu ringgit satu berapa lah buka dulu. Tapi kalau yang tiap kali datang keluar duit, bukan dia bagi kita duit, tamu dia kasih duit, nombor duit ditambah balik. Itu aja tu. Waktu saya macam tu orang lain. Semoga Allah nanti dia. Orang datang mesti kasih dia balik. Sampai mak saya bising, apa kan? Apa ni orang datang tu ada duit dia pula nak bagi dia lagi tambah. Dia datang dah kumpul lah duit. Dia nak bagi sedekah masalah ni. Wah, saya berbatin. Dia begitu. Orang datang ke rumah saya mesti begitu. Balik tambah. Padahal tak perlu pun. Tapi ada orang macam ni. Itu bagus. Kalau tuan-tuan rasa nak amal lagi relevan zaman sekarang, kita nak amal begitu, amalkan bagus. Suka balik tamu gitu kan. Maupun datang sambil berat-berat tentang. Kenapa tuan-tuan? Kalau kita logik, mungkin atuk saya tu tak tahulah ilmunya apa, kenapa dasarnya falsafahnya apa. Tapi dari kita yang kita mengaji, kita dah tahu. Kenapa pula kalau dah syarahkan begitu? Jadi kajian saya boleh tak cakap, tapi saya fikirlah al jazaa'ul ihsan illa ihsan. Tamu datang tuan-tuan, nampak macam dia kuras kopi kita, nampak macam dia apa? Keruk kita punya gula, nampak macam dia keruk tabung beras kita, nampak begitu. Tapi sebenarnya dia buat baik dengan kita tuan-tuan. Dia datang bawa berkah, bawa rahmat, keluar bawa semua dosa kita. Siapa tamu datang, dilayan dengan baik, keluar tamu daripada rumah kita, semua dosa-dosa rumah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan dia buat baik dengan kita tu. Tapi kita nak buat apa? Bodoh je. Buat dia baik-baik. Allah kata hal jazaa wal ihsan illa ihsan. Tidaklah kebalasan kebaikan melainkan kebaikan juga. Siapa buat baik kepada kita, buat baik kepada dia. Apa itu tadi? Apa nak lagi ni kan Allah sudah Allah nak bersih. Dia nak keluarkan dosa-dosa seluruh isi rumah saya ni. Satu kerja besar ni, satu perbuatan besar, satu kebaikan besar. Aku tak tahu apa-apa je. Tak tahu dia untung, tak tahu terima kasih. Ada ni tak ada apa nak bagi ni tambah dapat tambah. Tak kisahlah tambah ke nak makan ke, jangan cakap tambah. Luar nak turun betul. Tambah kan? Ibu betul-betul buat tambah. Nak makan bukan tak ada duit pun dia tak boleh usik. Masa apa? Rumah kata tambah je. Nak makan pun dia tak pakai duit. Dua macam ni amanah. Ada orang macam ni amanah. Ada orang macam ni kita kena bijak. Yang kata tabang, pandai-pandai lah. Suka je lah. Ini sikit hadiah. Buat tabang ke, beli minyak ke. Kita kan begitu. Kalau orang urut duit kalau kita, ni apa ni? Beli minyak. Beli minyak lah. Kalau tak boleh pakai makan. Dan mereka begitu. Kan saya orang cakap kita kan, ni apa ni? Beli minyak. Beli minyak lah. Kalau tak boleh beli. Kalau dia kata dia bagi dia minyak. Mereka ikut zahir. Kalau rumah tu bagi duit, dia kata dia minyak, ada minyak lah. Jangan kata nak beli apa-apa. Minyak lah, isi lah ambil minyak. Minyak saya penuh ni apa lah, isi tu bulu buang lah. Akannya begitu. Jadi kita kalau rasa menyusahkan kita belikan jadi minyak, just minyak, tak tarik balik akal. Minyak kau, susah saya ni, minyak ni dimakan tak boleh. Saya selalu cakap tu. Kalau saya selalu tu pusing balik. Minyak je lah. Minyak lain-lain apa boleh? Apa-apa je lah boleh lah. Apa daripada usah lah. Boleh. Boleh saya berani pakai macam-macam. Boleh tidak? Sakit kepala tu lah. Jadi kita kata tu ada orang kata tu adat dia tu. Mulut dia cakap tu, nanti dia nak masukkan tu. Kau cakap dia, kita tak tahu lagi kan. Ada orang dia cakap tu adat je orang Melayu ni. Semua duit dia kata beli minyak. Orang yang kata budak pun dia kata beli minyak. Jangan. Ada dia kata, kau cakap dia tak tahu lagi kan.
fiqh ni ikut zahir. Dia kata ingat lah. Lain tak boleh. Itu tak boleh. Bagus cerita seorang soleh. Pertama saya mengaji cerita dua orang soleh. Orang guru kami dan bagus, masya-Allah. Dan jadi tiba nanti berkat kepada kita dapat contoh sikit sebenarnya. Itu amalan yang tuan, sembahyang sunat awal 20 rakaat. Yang kata tak ada ubat dan mandi. Ubat tak ada jumpa, tak ada jumpa. Ada orang beribadat 20 rakaat setiap malam. Kalau tak ada kelas kan? Kalau tidak ada kelas, tak ada. Jangan nonton pula ada kelas tu pergi sembahyang kan? Saya balik tutup kitab kan? Saya pun nak sembahyang kat sini. Itu kata Imam Syafi'i, menuntut ilmu tu lebih afdal dari sembahyang 1000 rakaat. Yang kata 20. Kalau boleh itu lebih afdal daripada solat 1000 rakaat. Yang dah 20 sini afdal. Awal bila berlibat qada boleh. Sunat mengqada solat-solat yang punya waktu dan sebab. Awal termasuk solat sunat yang punya waktu antara waktu isyarat. Kalau kebetulan kita dah buat setiap hari, tiba-tiba di majlis, qada. Tengah malam bisa kita nak qada. Kalau nak jaga istiqamah itu. Wa awsatuha 7 rakaat. Paling awsat apa? Sederhana lah. Tak kira paling baik, sederhana. Dari paling bagus 20. Sederhananya 7 rakaat, 6 rakaat. 6 rakaat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla baina isya'ain 20 rakaat. Barang siapa sembahyang antara maghrib isya' 20 rakaat, banallahu lahu baitan fil jannah. Maka membina oleh Allah Subhanahu wa taala baginya satu mahligai dalam syurga. Malam 20 satu naik. Malam besok 20 naik satu. Besok 20 naik satu. Kalau setahun kita buat 20 rakaat setiap malam, ada tahu sudah bina berapa mahligai di syurga tahu? 360 mahligai. Setahun. Kalau setahun setahun kali. Kata dah 10 tahun meninggal. Bayangkan 3,600 mahligai yang nanti ada di dalam syurga. Sedikit jutawan punya real estate. Bukan estate kelapa sawit, estate mahligai. Buat tanah kelapa sawit, makanya kita tanam mahligai banyak-banyak. 1 rakaat 20 rakaat 1 mahligai, 20 rakaat 1 mahligai. Kemudian kemudian dikatakan wa qala alaihi salatu wasalam man shalla ba'da al-maghrib 6 rakaat. Barang siapa sembahyang selepas maghrib 6 rakaat ini awabi la yatakallamu fi ma bainahunna bi syai'in, dia tidak bercakap-cakap antara rakaat tersebut dengan sesuatu pun. Jangan bercakap. 2 rakaat berat. 2 rakaat angkat telefon. 2 rakaat kan jangan tak mau dia jarak. Jangan biarkan dunia mengganggu kita semasa kita bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang Allah janjikan adalah lahu ibadat asnatai asyarata sana. Maka 6 rakaat itu menyamai dengan ibadat 12 tahun. Siapa boleh ibadat tak berhenti 12 tahun? Tak berhenti siang malam, siang puasa malam tak tak tidur 12 tahun. Dengan 6 rakaat sembahyang sunat awabin menyamai ibadat 12 tahun. Siang puasa malam tak tidur, dia mulai. Ini yang paling baiklah. Kalau malam-malam pun buat 2 jadi. Buat 2 jadi. Berkat saja kan. Tak dapat mahligai, dapat unit teras jadilah. Gazebo pun jadilah kan. Itu rakaat je. Tak dapat mahligai, dapat gazebo pun jadilah kan. Dalam syurga ada juga dalam gazebo pun kan. 2 rakaat pun jadilah. Paling malas kan. Tapi kami tunggu saya datang lambat kan. Semayang sunat 2 rakaat awabin. Jadi kalau kita dia sudah kan. Jangan tolong dolar kan. Semayang sunat 2 rakaat awabin. Niat itu tanda bukti kerisauan kita tentang dicabut iman. Siapa risau, dia akan usaha. Tak usaha disemayang, dia buat. Kata apa cara dia akan buat. Kalau nasihat, maka doktor dia pergi. Apa cakap sampai ke Pattaya, ke Patani ke semua dia pergi kan. Sampai ke umur siang lah. Jadi aku sebut. Dia apa? Dia jadi sehat. Ini nak mati beriman atau mati kafir, kita tak apa-apa. Tak masuk akal. Buat apa cara? Ada kata 3 jalalah, amalkan 3 jalalah. Ada kata apa? Awamil, amalkan sunat awamil. Ada kata apa lagi? Menjaga iman, macam-macam. Amalkan doa selepas azan. Ada juga dan jawab azan. Bila azan berkumandang, pastikan jawab azan dan baca doa selepas azan. Itu pun antara menjaga
iman kita saat sakaratul maut. Sebab kita akan berdepan, tentu sudah didedahkan, diberitahu, dibocorkan maklumat sulit oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, pakar perang, pakar tentera kita ni yang mengatakan bahawasanya sebelum kamu mati kamu akan diserang oleh 700,000 bala tentera syaitan. Apa tuan-tuan buat? Apa bodoh? Bodoh benar itu. Ya. Ini maklumat sudah maklumat dari file sulit itu sudah keluar. Kalau kita pegang macam kita kalau ada tu kita dah buang, kalau kabut macam-macam kita suruh perisikan kita kata lembek lah dan macam-macam boleh bocor lah. Ini perisikan yang memang iblis dan perisikan yang hancur. Sebab Nabi SAW sudah diarahkan untuk dialog interview siapa? Iblis. Apa semua dah, semua strategi dia, semua dia punya plannya, semua dah Nabi dah tahu. Ya, memang diarahkan Allah. Beritahu semua apa yang Nabi aku nak tahu, apa dia cakap. Itu pernah ada sesi terbuka wawancara siapa Iblis dengan Nabi SAW. Ini dibukukan satu kitab Madza Qala Iblis. Nama tajuk kitab tu Madza Qala Iblis. Apa sahaja yang dikatakan pernah dikatakan oleh Iblis kepada Nabi Muhammad SAW. Semua maklumat sulit itu telah diberitahu kepada Nabi SAW. Amat terpaksa. Dengan amat terpaksa. Aku tahu terpaksa yang bersyukur. Iblis gerak betul kita ni. Dia gerak betul. Lagi orang mengaji, lagi juga kau. Sebab kita tengah mengkorek file-file selip daripada khazanah pentisipanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bilang macam-macam cara, macam-macam cara kita nak pastikan kita tak mengaji. Dia sangkut madu kat mulut, dia cakap dia apa lagi, dia kuih tokatnya dia cari macam-macam kan. Dia sangkut lagi, celak madu dia mengantuk. Jangan sampai kita dapat file-file sulit ni. Jadi kita kena risau. Mudah-mudahan Allah selamatkan iman kita hingga sakaratul maut. Mudah-mudahan Allah menggunakan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana fa'alna bima 'allamtana. Rabbi 'allimna ma yanfa'una wa waffiqna wa waffiq amalana wa qarabatin lana bi dinina ma'a al-qudri wa zakat. Rabbi waffiqna wa waffiqhum bima tardi qawlan wa fi'lan karaman. Warzuqna halalan daima wa akhirna asqiya ulama. Fa'allahu khairan wa kullu syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra bidna العيون واغفر عنا ربنا من العيون قبل ان تاتينا رسلنا وغفر واصبر انت اكرم من ستر وصلاه الله وشهد مصطفى من لنا ابتداءنا والوضع بكتاب به للناس شفاء وعلى الال الكرام الشرفاء وعلى صحبه وصحبه الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارعون في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.